Salam guys. So hari ini aku nak buat review tentang Poco X3 NFC ni setelah penggunaan aku hampir 2 bulan lebih lah. Reason why kenapa aku tak buat review ni awal, sebab ada few thing masalah yang aku nampak kat Poco X3 NFC ni. So korang mesti nak tahu apa masalahnya kan. Kena tengok video ni sampai habis lah kan. So tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan video ini. Jadi, kalau kita tengok pada Poco X3 NFC ni, penawar yang dia bagi tu amatlah terbaik gila lah. Dengan tanda harga jualan RM899, korang akan dapat build quality dan pengalaman pegang phone ni sendiri lah, yang agak nice juga. Sebabnya ketahanan skrin hadapan dia ni dengan Gorilla Glass 5. Lepas tu frame dia ni diperbuat daripada aluminium, dan di belakang dia ni diperbuat daripada plastik. Aku tak cukup gemar dan tak cukup minat pada dia punya design Poco kat belakang dia tu, yang agak besar juga pada aku. Tak tahulah kalau korang minat atau tak lah pada design Poco yang besar gedabak kat belakang ni kan. Dan tak lupa juga pada panel belakang dia ni memang akan terabur cap cherry korang kalau korang tak pegang handphone ni tanpa casing. So siapa je tak akan beli casing kan? Semua orang akan beli casing. Poco X3 NFC ni juga masih dilengkapi dengan 3.5mm headphone jack yang di bahagian bawah, dan di pada bahagian atas dia masih ada IR blaster bagi pengguna yang memerlukan IR blaster, seperti nak control remote TV, control remote aircon. Tapi tak semua orang akan pakai. It's quite macam dia ada tanpa orang memerlukan. So apa yang menarik sekali ianya didatangkan dengan stereo speaker yang pada aku agak sedap jugalah nak dengar. Nak kata power tu tak power sangat lah kan, tapi okey lah berbanding dengan phone mid-range bawah 1000 yang lain. Satu lagi kelebihan yang aku rasa pada Poco X3 NFC ni juga memang berbeza dengan phone mid-range lain. Getaran dia menggunakan getaran jenis haptic getarannya. Dia akan rasa macam kita pegang phone flagship tapi dia punya getaran dia tu aku tak adalah nak puji mana dan tak adalah nak buruk mana, tapi pada aku dia ni agak sedap juga macam kita tekan type atau apa semua kan, ada gegar-gegaran kan. Dan waktu kita main game semua kan, ada gegar-gegar dia macam okey nice lah. Dia tak ada gegar sampai tangan kau gegar kan, rasa macam pegang handphone murahan kan. Dan kita pergi pada bahagian skrin dia pula. Skrin dia ni pada aku agak cantik lah jugalah, sebab dia didatangkan dengan 6.67 inch IPS LCD dengan resolution 1080p. Itu je lah, bukan AMOLED lah. Korang ni phone mid-range macam ni, korang nak AMOLED bagai kan, memang tak dapat lah kan dengan harga yang dibagi tu kan. Tapi so far powerful lah pada aku sebab skrin dia ni juga dilengkapi dengan 120Hz screen refresh rate dan menyokong HDR10. Untuk dia punya look tu memang nampak mahal lah, nampak macam premium, tapi walaupun harga dia bawah 1000, tapi korang akan dapat pengalaman skrin yang agak best, menarik, lawa. Jadi untuk sebuah smartphone pada tanda harga RM899 ni, 120Hz tu memang sesuatu yang kita tak pernah dengar. Sebab benda ni tak ada kat phone-phone mid-range yang bawah 1000, dan ada kat Poco X3 NFC ni. So overall pada aku skrin dia ni kan memang tak ada masalah. Kecerahan dia, warna dia memang just nice.
Lepas tu dia punya punch hole kat skrin ni, dia letakkan pada bahagian tengah skrin dia ni. Memang cantik lah pada aku. Aku tengok pun memang tak sakit mata. Memang nice je kan. Dan punch hole dia ni dilengkapi dengan kamera selfie 20 megapiksel f2.2. Jadi gambar yang dihasilkan tu tak ada masalah. Aku tak boleh nak komplain apa-apa. Overall semua gambar dia memang okey lah. Macam tak ada masalah. Nampak sharpness, kurang noise, kontras dia pun memang nampak tinggi sikit. Tapi pada aku memang memadai lah. Korang pun akan edit kan gambar selepas ambil gambar. Siapa je tak edit gambar kan selepas ambil gambar kan. Memang korang confirm akan edit gambar punya. Menurut pada aku, kamera ultra wide dia memang awesome, memang best. Sebab kamera ultra wide dia ni bersaiz 13 megapiksel. So nilai megapiksel yang tinggi ni yang akan memberikan advantage pada Poco X3 NFC ni. Sebab gambar dia memang akan nampak sharpness, nampak kontras tu okey je kan, nampak kurang noise semua kan. So korang akan nampak banyak detail-detail lah yang korang tangkap. Dan pada aku memang cantik, quite okey, tak ada masalah. Pada kamera makro dia pula, pada aku okey lah. Dia tak ada lawa mana, tak adalah tak lawa mana. Dan pada kamera utama dia pun pada aku memang okey, just nice. Nampak sharpness. Kalau ambil gambar pemandangan tu memang nampak AI tu buat kerja lah. Dan yang aku paling suka pada kamera dia ni, portrait mode dia. Sebab apa aku cakap portrait mode dia? Sebab portrait mode dia memang cukup nice. Sebab pemotongan gambar dia tu pada rambut, pada objek, memang potongan dia lawa je. Memang kena lah, memang cukup kick lah. So pada aku gambar yang dihasilkan ni memang cantik. Pemotongan dia memang tepat sekali. Oh, lupa aku nak beritahu korang, kamera pada Poco X3 NFC ni dia menyokong sehingga 4 lensa kamera, iaitu kamera utama dia bersaiz 64 megapiksel f1.9 dan kamera ultra wide dia iaitu 13 megapiksel f2.2 dan 2 megapiksel f2.4 pada kamera makro dan depth kamera. Dan masing-masingnya menambah seri je lah pada belakang panel Poco X3 NFC ni. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia ada tapi korang jarang gunakan lah. Sebab biasanya benda ala tu korang akan gunakan sekali-sekala je lah. Jarang korang akan guna setiap hari ni. Selain itu, image processing pada Poco X3 NFC ni memang boleh tahan juga lah. Sebab video yang dihasilkan boleh menyokong tetapan paling tinggi pada 4K 30 frame per second. Ni kerana Poco X3 NFC ni dilengkapi dengan gyro EIS bagi menstabilkan video. So korang bolehlah nak rakam video tu sambil berjalan. Dia takkan nampak shaking sangat lah. Overall pada aku memang nice. Kemudian kita beralih kepada bahagian dalam dia pula. Pada tanda harga sebegini, korang akan dapat sebuah smartphone yang dengan chipset 7 series. 7 series dia ni pun bukan kaleng-kalengnya 7 series lah. Sebab 7 series dia ni 4G paling terpantas dalam market sekarang lah, iaitu Snapdragon 732G dengan gandingan Adreno 618. Dan tak cukup tu juga, dilengkapi dengan 6GB RAM dan 64GB ataupun 128GB storage dengan antara muka MIUI 12 on top Android 10. Korang akan dapat pengalaman bermain game dan pengalaman performance pada phone ni yang agak powerful jugalah. Dan macam korang nak buka app ke, multitasking ke, editing gambar ke, memang semuanya memang lancar. Pada battery life dia ni pula memang pada aku tak ada masalah. Sebab dia didatangkan dengan
5160 mAh dengan pengecasan pantas 33 watt yang diberikan dalam kotak. So korang masih pelik kenapa aku asyik puji je handphone ni. Tajuk macam tak suka phone ni kan. Kau mesti nak tahu kenapa kan. So now aku nak cerita pasal masalah phone ni pula. Masalah dia ni pada Poco X3 NFC ni, dia punya high refresh rate screen dia tu yang 120Hz yang aku cakap dari tadi tu, dia tak rasa macam 120Hz yang korang akan dapat kat phone-phone flagship lah sekarang ni. Sebab ialah dynamic switch yang mana dia akan auto bertukar kepada 90Hz display dan ke 60Hz display bila korang tak sentuh skrin ni. Dan bila mana korang tak gunakan phone ni, macam baru letak sekejap korang keluar pergi ambil air ke apa ke kan, korang nak sambung balik kan, pegang scrolling IG ke tengok Facebook ke kan, korang letak kejap dan korang angkat balik dan korang nak guna, memang akan nampak lag sikit kat situ. Aku tak tahulah sebab masalah software ke ataupun masalah hardware. Dan aku dah terima banyak software update dan masalah tu tetap sama, dia tak optimize lagi. Mungkin sebab chipset 7 series dia ni yang tak menyokong screen 120Hz display dia ni. Tapi tak apa, untuk sesiapa yang nak gunakan phone ni tanpa 120Hz dia tu lah. Tapi pada aku, kalau aku beli phone ni memang aku nak 120Hz dia lah. Sebab harga bawah 1000 kau dapat 120Hz display, siapa tak nak kan. Then a few thing yang aku nampak pada phone ni lah kan, pada pertukaran kamera dia tu. Korang mesti ada tanya kenapa aku cakap kamera. Tadi aku punya main puji kamera, bertubi-tubi aku puji kan. Tiba-tiba aku cakap kamera dia pula masalah kan. Kenapa bermasalah kan? Sebab pada aku kamera dia ni memang okay, just lawa, cantik semua. Sebab pertukaran kamera tu memang agak lambat. Dan mungkin pada aku lag. Aku pun sendiri pun mengalami benda yang sama. Tak tahulah korang kan. Mungkin masalah ni disebabkan software update. Tapi setelah beberapa software update yang aku dapat dan aku update, dia masih tak optimize lagi masalah tu. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab hardware dia yang tak menyokong pada 4 kamera. Dia hanya menyokong bila pakai satu kamera je. Kadang-kadang kita bila nak rakam, kita mesti nak rakam yang sharpness power pakai 64 megapiksel. Kita nak yang besar pakai ultra wide kan. Tapi bila kita tukar kamera tu kepada ultra wide semua, dia sangkut, dia lag. Macam dia agak menyusahkan kita juga kan. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang suka tengok video aku, syok tengok video aku, tinggalkan like, komen and subscribe channel aku. Kita akan berjumpa di lain video, lain hari, lain masa. Okay, Roger.